Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Telah berkata Imam Ibn Rajab Al-Hambali rahimahullah, di antara tanda-tanda diterimanya amal seseorang hamba itu di sisi Allah Subhanahu wa taala ialah apabila suatu ibadah ataupun suatu amalan yang dilakukannya itu akan menuntun dia untuk melakukan ketaatan ataupun amalan-amalan yang berikutnya yang ada nilai yang semakin tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Manakala di antara tanda ditolaknya juga amal seseorang hamba itu di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah jika dia melakukan ketaatan tapi dalam masa yang sama dia juga melakukan kemaksiatan. Dalam satu hari itu dia melakukan ibadah tapi dalam hari yang sama dia melakukan maksiat juga. Ibadahnya itu tidak dapat ataupun tidak kuasa mencegah dia dari dosa durhaka dia untuk waktu-waktu akan datang. Jadi moga-moga kita tidak termasuk di kalangan golongan-golongan yang kedua, itu golongan-golongan yang melakukan ketaatan tapi dalam masa yang sama mencampurkan amal kita dengan maksiat. Bersempena dengan Ramadan yang mulia ini, marilah kita mengambil peluang. Saya nak mengingatkan diri saya sendiri dan juga kita semua untuk mengambil daripada perkataan Ramadan itu sendiri. Saya cuba untuk akronimkan Ramadan itu dengan beberapa amalan-amalan yang boleh menjadikan kita ni mungkin untuk digolongkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai amalan yang akan diterima dan ditambah nilai pada setiap diri kita. Jadi kita mari sama-sama kita perhatikan perkataan Ramadan dalam bahasa Arab itu Ra, Mim, Dot, Alif, Nun. Ra saya akronimkan ia sebagai rahmat, ataupun kita boleh kembangkan menjadikan Ramadan ini kita mengambil peluang untuk menjadikan diri kita ini sebagai seorang seller ataupun jual kepada Islam, iaitu dengan membawa nilai rahmat kepada seluruh alam, rahmatan lil alamin. Kita waktu inilah kita mendidik diri kita ni untuk menggandakan amal baik kita di tengah-tengah masyarakat. Kita menghantar makanan juadah berbuka puasa, kita bermanis muka dengan ramai orang, kita melakukan banyak infak kepada sesiapa sahaja, kepada mana-mana golongan sahaja, tanpa mengira agama, tanpa mengira bangsa dan sebagainya. Mim, muraqabah, waktu untuk muraqabah ataupun waktu juga untuk melakukan muhasabah, iaitu kita melakukan setiap amal tadi itu masa yang sama kita merasakan Allah Subhanahu wa taala sentiasa memerhati dan melihat kita walau di mana dan apa saja kita melakukannya. Tapi dalam masa yang sama kita tetap melakukan muhasabah supaya kita tidak merasakan amal yang kita buat, amal yang kita lakukan itu jangan sampai merasakan kita ni menjadi orang yang lebih baik daripada orang lain. Ana rabbukumul a'la, seperti mana yang pernah diperkatakan oleh iblis laknatullah kepada Allah Subhanahu wa taala apabila diminta sujud kepada Adam alaihi salam, kan? Itulah ayat yang dikeluarkan oleh iblis. Rasa ego dan rasa besar dirinya dia menyebabkan dia merasakan dia lebih tinggi, lebih mulia daripada Nabi Adam. Jadi menyebabkan atas dasar dia merasakan diri dia lebih hebat daripada Adam, inilah menyebabkan dia menjadi penyebab dia menjadi antara makhluk yang telah confirm menetapkan dirinya ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Itu mim. Yang ketiganya adalah dot, dhamanun. Dhamanun ini adalah jaminan Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya apa? Maksudnya kalau kita berada dalam apa saja kita hidup sekarang ni, kita kena yakin bahawa semuanya itu telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Allah telah pun menjamin kita dalam keadaan apa saja pun kita ada sekarang. Kalau kita rasa mungkin kita ni kurang daripada orang lain, kekurangan kita itu mungkin adalah kelebihan kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita rasa semuanya telah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Ra, mim dan dot. Apa pula berkenaan dengan alif? Alif ialah ithar kita. Apa yang maksud ithar? Ithar ialah kita mendahulukan orang lain, padahal dalam masa yang sama kita juga memerlukan
satu-satu perkara itu. Jadi itulah dia sifat ihsan. Jadi sifat ihsan ini juga kita boleh rangkumkan dalam kerja-kerja amal kita, bermula daripada ra tadi kita menunjukkan rahmatan lil alamin, kita membantu orang, kita menginfak sumbangan kita, sedekah kita, tapi dalam sifat muraqabah Allah Subhanahu wa taala, dan untuk menjadikan kita ni muhasabah tentang amalan-amalan kita, dan di samping kita nak didik diri kita ni supaya menjadi orang yang istar. Jadi mudah-mudahan dengan ra, mim, dha dan alif ini, apa dia ra tadi, saya ulang lagi sekali, ra ialah rahmat ataupun rahmat, kita mencari rahmat Allah, ataupun kita nak menyebarkan rahmatan lil alamin. Membuat sesuatu amalan itu, merasakan setiap saat itu Allah sentiasa memerhatikan kita, gerak-geri kita dan apa saja yang kita lakukan, kita perkatakan. Dan dalam masa yang sama kita nak muhasabah diri kita ni, amalan kita sampai daripada Ramadan yang dulu sampai ke Ramadan hari ini, berapa banyak sudah kita meningkatkan amalan kita. Ada dalam sifat, dalam diri kita ni sifat mendahulukan orang lain lebih daripada diri kita sendiri mungkin. Jadi bila kita dah ada 4 ini, moga-moganya kita akan diberikan dengan nun, penutup kepada Ramadan ini, nun apa dia? Nun itu adalah nusrah iaitu kemenangan daripada Allah Subhanahu wa taala. Nusrah ialah kemenangan. Jadi mudah-mudahan daripada akronim ra, mim, dha dan alif dan nun ini menjadikan kita ini, paling tidak itulah amalan-amalan yang kita dapat targetkan dalam Ramadan kali ini, dan Ramadan akan datang kita akan target dengan lebih baik lagi untuk kita nak jadi seperti mana yang digambarkan oleh Imam Ibn Rajab tadi, supaya kita digolongkan di kalangan hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang diterima amalnya di sisi Allah. Wallahu a'lamu wa ala. Ramadan Karim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.